Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai portfolio reka bentuk industri. Baiklah, saya merupakan pelajar UDPD Pendidikan Sultan Idris, iaitu UPSI. Nama saya Muhammad Ashraf bin Kamaruddin, memegang nombor matrik di 20101088956. Merupakan kumpulan A dari kelas reka bentuk industri dan merupakan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni semester keempat. Dan nama pensyarah saya ialah Encik Muhammad Noor bin Mustafa. Baiklah, saya sebelum ini telah menghasilkan satu produk, di mana produk itu saya namakan ialah meja pelbagai guna. Akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia, pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara atas talian, termasuk jugalah saya sendiri. Penghasilan meja pelbagai guna ini adalah kerana masalah yang sering timbul kepada pelajar semasa kelas dalam talian berlangsung, iaitu tiada meja yang sesuai untuk meletakkan gadget, buku dan alatan pembelajaran yang lain. Meja yang dihasilkan mampu memberikan keselesaan kepada pelajar dan dapat menyematkan ruang. Jadi, situlah saya mendapat ilham untuk menghasilkan satu meja, di mana dalam meja tersebut saya boleh menempatkan beberapa gadget dan buku-buku dalam satu masa. Seterusnya adalah idea penghasilan. Idea penghasilan meja pelbagai guna ini berkonsepkan meja komputer riba yang boleh dilihat, di mana meja ini banyak dijual di secara atas talian di Shopee, Lazada dan sebagainya. Idea tersebut dikembangkan dengan menambahkan beberapa bahagian seperti tempat letak alat tulis, rak buku dan bahagian-bahagian yang lain. Produk yang terhasil akan mempunyai pelbagai fungsi dalam satu produk yang sama. Macam mana saya katakan sebelum ini, produk ini dia mempunyai dia ilhamkan dari satu fungsi dan ditambah baik dan menjadikan ia satu produk yang mempunyai pelbagai fungsi seperti tempat letak komputer riba, tempat untuk telefon bimbit, telefon pintar, tempat letak alat tulis, buku, kertas-kertas dan sebagainya. Kerana kita tahu pada semasa kelas online dijalankan, gadget seperti laptop dan telefon adalah perkara yang penting. Meski itu, idea ini terhasil oleh sebab masalah tersebut. Seterusnya adalah lakaran produk. Di sini kita boleh tengok terdapat beberapa komponen-komponen dalam satu produk yang telah saya hasilkan. Yang mana pada bahagian pertama merupakan tempat letak telefon, bahagian kedua tempat meletakkan komputer riba, dan bahagian ketiga tempat meletakkan alat tulis, bahagian keempat adalah tempat buku-buku, dan bahagian kelima merupakan tempat untuk meletakkan kertas yang lebih besar seperti kertas bersaiz A3. Kita beralih pada lukisan perspektif, di mana kita dapat melihat dua sudut berbeza daripada produk ini, iaitu dari sisi kiri dan dari pandangan sudut di hadapan. Yang sebelah kiri merupakan gambar di mana saya telah melakarkan lukisan perspektif dari sudut sisi, dan di sebelah kanan merupakan gambar di mana saya telah melakarkan dari sudut hadapan. Baiklah, kita beralih kepada lukisan produk, di mana dalam gambar tersebut saya telah melukis produk mengikut kesesuaian dan mengikut warna telah ditetapkan, iaitu saya menggunakan warna simen, iaitu warna kelabu, dan saya menambahkan satu tepi tersebut tempat letak buku merupakan bahan, iaitu kayu. Seterusnya adalah general drawing, di mana kita dapat dilihat pada gambar tersebut
ukuran sebenar produk yang telah saya hasilkan, di mana ketinggian produk tersebut merupakan 32 cm. Panjang keseluruhan produk merupakan 66 cm dan manakala bahagian lebar saya meletakkan pada 31 cm dan panjang untuk keseluruhan dari bahagian tempat letak pensel, tempat letak komputer riba dan tempat meletakkan telefon merupakan 59 cm, di mana produk ini mengikut ukuran yang ideal, di mana produk ini tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil. Tempat letak komputer itu sesuai dengan komputer yang sedia ada di pasaran, dan tempat letak telefon bimbit itu cukup untuk meletakkan satu telefon bimbit. Dan kebesaran produk ini sesuai diletakkan untuk satu meja yang tidak terlalu besar, cukup untuk ruang dan menjibatkan ruang. Seterusnya adalah sasaran pasaran, di mana sasaran pasaran yang saya fokuskan adalah fokus kepada pelajar maupun pengajian tinggi, iaitu pelajar sekolah dan pelajar yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua merupakan individu yang tidak mempunyai meja khusus semasa PDPR. Walaupun mereka ini mempunyai meja untuk belajar, tapi ia tidaklah sesuai semasa sesi pembelajaran atas talian, di mana satu meja itu perlu lengkap dengan gadget, buku, kertas, alat tulis dan telefon pintar. Seterusnya adalah individu yang banyak menggunakan gadget. Kita sedia maklum pada era kini gadget merupakan perkara yang sangat penting buat pelajar. Justru tempat dan produk yang saya telah hasilkan ini sesuai untuk mereka yang sangat-sangat menggunakan gadget yang sangat kerap. Seterusnya adalah individu yang mementingkan kemasan, di mana kita boleh lihat pada produk tersebut apabila ia digunakan, barangan seperti gadget, buku, alat tulis itu dapat disusun di tempat-tempat yang telah disediakan. Seterusnya adalah individu yang suka produk mempunyai pelbagai fungsi dalam satu produk yang sama. Macam saya telah sebutkan sebelum ini, merupakan mempunyai satu produk tetapi mempunyai pelbagai fungsi seperti tempat letak laptop, tempat letak telefon bimbit, tempat letak alat tulis, buku dan kertas. Seterusnya merupakan sasaran pasaran yang saya fokuskan adalah individu yang tidak mempunyai ruang untuk menyimpan peralatan pelajar. Walaupun ia berfokus semasa sesi kelas online, tetapi ia boleh juga dijadikan tempat untuk menyimpan barang macam tempat pen, pensel, buku-buku nota dan sebagainya. Seterusnya kita akan beralih kepada cara penggunaannya. Di sini cara penggunaannya sangatlah ringkas, di mana pada bahagian pertama kita boleh lihat tempat untuk meletak telefon. Kita sedia maklum, terdapat juga pelajar-pelajar yang menggunakan telefon bimbit untuk dijadikan sebagai gadget untuk dijadikan semasa sesi kelas atas talian dijalankan. Jadi pada bahagian ini saya letakkan tempat untuk letak telefon, di mana ia sesuai didirikan dan dia menghadap terus ke hadapan untuk sesuai untuk dijadikan sesi pembelajaran atas talian. Yang kedua merupakan tempat untuk meletakkan telefon, tempat untuk meletakkan laptop, di mana ia sangat kukuh dan jika diletakkan laptop tersebut tidaklah bergoyang dan sangat efektif lah untuk digunakan semasa kelas online. Dan yang ketiga merupakan tempat alat tulis, di mana sesuai lah kita letakkan di sebelah tempat letak laptop, kerana bila terdapat nota-nota penting yang disampaikan oleh pensyarah ataupun guru, ia boleh menulis nota dengan cepat, kerana
alatan seperti pen itu ada di sebelah saja. Yang seterusnya adalah buku-buku yang diletakkan pada hujung, pada sisi. Buku-buku tersebut yang diletak, buku-buku itu sesuai diletakkan kerana kita tahu buku juga adalah benda yang penting atau notah untuk pelajar-pelajar ini merujuk. Dan bawah sekali adalah kertas yang lebih besar seperti kertas A3, kerana ia lebih sesuai untuk pelajar-pelajar seperti saya yang mengambil kos pendidikan seni yang banyak menggunakan kertas yang besar seperti kertas yang bersaiz A3. Baiklah, seterusnya merupakan bahan yang digunakan. Bahan yang pertama iaitu bahan yang paling penting dalam produk ini saya telah meletakkan adalah simen. Bahan utama produk yang dihasilkan merupakan simen, iaitu bahan simen merupakan bahan yang kukuh dan juga merupakan bahan yang masuk alam. Sebab itulah saya menggunakan bahan simen ini kerana ia mudah didapati, mempunyai kos yang murah dan mempunyai mesra alam. Dan seterusnya adalah pasir. Pasir perlu digunakan dalam campuran simen supaya campuran simen dan pasir lebih tahan lama. Apabila simen dan pasir dicampurkan, konkrit yang telah dihasilkan itu menjadi lebih kukuh dan dapat digunakan dalam tempoh waktu yang lebih lama. Itu besi pula. Besi ditambahkan dalam bahan konkrit bagi memastikan simen yang telah kering tidak mudah patah dan rapuh. Ia diletakkan pada permukaan yang luas seperti permukaan tapak itu. Saya telah meletakkan besi-besi yang kukuh agar apabila kita mengangkat ataupun mengalihkan meja serbaguna itu, ia tidaklah patah di bahagian bawah tersebut. Okey, kita akan menunjukkan adalah hasil produk yang telah siap. Ini merupakan hasil produk yang telah saya siapkan menggunakan simen, pasir, besi dan campuran air lah. Okay, seterusnya merupakan cadangan warna. Di sini saya telah mencadangkan 3 warna, iaitu yang pertama cadangan warna untuk warna biru, cadangan warna hijau dan cadangan warna merah. Tiga-tiga ini merupakan warna yang boleh dikatakan warna kesukaan pelajar, kerana kita memfokuskan kepada pelajar, kerana pelajar banyak kerana dengan adanya warna ia dapat menarik perhatian pelajar untuk membeli produk ini. Akhir sekali saya ingin menerangkan mengenai cadangan harga. Di sini harga yang saya cadangkan untuk produk ini sekitar RM50, di mana harga yang tidak terlalu mahal, kerana kita tahu bahawa produk ini bertumpu dan fokus kepada pelajar. Yang akhir sekali selain itu, jumlah tersebut cukup untuk menghasilkan satu produk dan memberi keuntungan. Seluruh bagi saya RM50 sudah memadai untuk mendapatkan keuntungan dan menghasilkan produk tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini, pembelajaran terpaksa dijalankan secara atas talian. Justru terdapatlah masalah-masalah yang timbul semasa pelajar-pelajar melakukan sesi pembelajaran atas talian di rumah. Antara masalah yang mereka alami adalah tiada tempat untuk meletakkan gadget-gadget mereka seperti laptop, telefon pintar semasa sesi kelas online. Di samping itu juga, mereka tiada tempat dan ruang untuk meletakkan peralatan yang lain seperti buku, peralatan alat tulis untuk diletakkan di tempat yang lebih sesuai. Oleh itu, saya telah menciptakan satu produk yang sangat berguna kepada pelajar untuk digunakan semasa sesi kelas online. Di mana produk ini saya namakan ialah meja seberguna. Kerana dalam satu meja itu
Ia boleh meletakkan komputer riba, telefon pintar, peralatan seperti alat tulis seperti pen, pensel, buku dan kertas yang bersaiz A3. Ia sangat ideal untuk digunakan semasa kelas online. Oleh itu, mari kita lihat cara menggunakan produk ini dengan betul. Okey, baiklah. Ini adalah penggunaan meja seberguna. Jadi, di bahagian tengah ini, kita boleh meletakkan laptop yang menjadikan gadget utama dalam pembelajaran online. Okey, baiklah, adalah tempat di mana sesuai kita letakkan telefon pintar. Kita sudah maklum bahawa terdapat setengah pelajar yang menggunakan telefon pintar untuk menghadiri sesi kuliah online. Okey, di bahagian sebelah kanan merupakan tempat yang sesuai untuk kita letakkan alat-alat tulis seperti pen, pensel, marker dan lain-lain. Kerana tempat itu berdekatan dengan tempat laptop dan ia mudah untuk kita mencapai peralatan tersebut sekiranya terdapat nota-nota yang ingin kita catat semasa sesi kelas online dijalankan. Sebelah hujung merupakan tempat untuk kita meletakkan buku, nota maupun buku teks yang lebih tebal. Ia sesuai diletakkan dalam 4 ke 5 buku teks. Bahagian yang terakhir adalah bahagian bawah sekali, di mana bawah sekali adalah bahagian yang lebar, di mana ia sesuai digunakan untuk meletakkan kertas yang lebih besar seperti kertas bersaiz A3. Ia sesuai digunakan terutamanya kepada pelajar-pelajar yang mengambil seni. Dan kita tahu pendidikan seni menggunakan kertas yang lebih besar. Baiklah, inilah secara keseluruhannya penggunaan meja seberguna, iaitu produk yang telah saya ciptakan. Baiklah, sebenarnya tadi saya telah menunjukkan cara penggunaan produk meja seberguna itu dengan betul. Jadi, saya harap produk yang saya ciptakan ini dapat membantu pelajar lebih ramai lagi di luar sana untuk mereka gunakan semasa pembelajaran atas talian. Oleh itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.